Menarik pagi ini, Perdana Menteri ingatkan pembangkang yang telah pun hilang 5 sokongan supaya sedar diri. Perikatan Nasional fokus menumbangkan kerajaan perpaduan sebelum fikirkan soal calon Perdana Menteri. Syahril Hamdan dakwa Perhimpunan Agong Bersatu gagal jadi platform perbincangan dasar kerajaan. AMK Selangor buat laporan polis terhadap Cikgu Bart yang gelar Perdana Menteri sebagai Dajjal. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi pagi Rabu 29 November 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Perikatan Nasional menghentikan igawan mereka mahu mengambil alih kerajaan secara tidak sah. Perdana Menteri berkata, pembangkang seharusnya sedar dengan kedudukan mereka yang kini sudah kehilangan sokongan 5 ahli parlimen. Beliau secara sinis mengatakan beliau faham dengan ketidakpuasan hati Taqiyuddin yang marah kerana sokongan Bukit Gantang terhadap Perdana Menteri. Katanya setiap bulan Perikatan Nasional bercakap tentang ingin mengambil alih kerajaan, tetapi apa yang berlaku adalah ahli parlimen pembangkang yang keluar dan menyokong kerajaan. Maka Datuk Seri Anwar menyarankan agar igawan untuk merampas kerajaan secara tebu atap dihentikan. Datuk Seri Anwar ketika sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat semalam juga menegaskan beliau tidak pernah menghalang atau meletakkan syarat ketat dalam soal pemberian peruntukan kepada wakil-wakil rakyat pembangkang. Beliau cuma mahu peraturan dihormati iaitu ahli parlimen pembangkang perlu melakukan rundingan bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof terlebih dahulu berhubung peruntukan pembangunan kawasan seperti kelaziman yang diamalkan dalam sistem demokrasi. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata secara peribadi beliau beranggapan Presiden Muhyiddin Yassin masih layak dan dilihat bakal terus menduduki kerusi itu apabila memutuskan untuk mempertahankan kedudukannya pada pemilihan tahun depan. Jumaat lalu, Muhyiddin mengumumkan tidak mempertahankan jawatan itu. Namun pada keesokannya membuat pusingan U dengan alasan ramai ahli mahunya kekal selain dinasihatkan isterinya Nur Aini Abdul Rahman. Razali berkata Muhyiddin merupakan salah seorang calon Perdana Menteri dari PN tetapi perlu ada sokongan rakyat. Razali yang juga Exco Terengganu menegaskan PN tidak ketandusan calon dan mempunyai beberapa nama lain yang layak diangkat sebagai Perdana Menteri. Baru-baru ini Muhyiddin dalam siri kempen PRK Kemaman berkata beliau tidak menolak kemungkinan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar bakal menjadi calon Perdana Menteri bagi PN pada masa depan. Pengerusi PN itu berkata pemilihan Menteri Besar Terengganu itu sebagai calon PRK Kemaman antara langkah strategik untuk memberi gambaran bahawa gabungan tersebut tidak ketandusan pemimpin wibawa. PRK Kemaman bakal diadakan pada 2 Disember depan membabitkan pertembungan Samsuri dengan calon BN Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor. Bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan mendakwa Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu minggu lalu gagal menjadi platform untuk membincangkan dasar kerajaan. Syahril berkata persidangan itu sebaliknya hanya menghidangkan drama pusingan U membabitkan Presiden Muhyiddin Yassin yang menarik balik hasratnya tidak mempertahankan kedudukan pada pemilihan tahun depan. Menurutnya, selain itu kebanyakan ucapan pemimpin dan perwakilan hanya berkisar kesediaannya mengambil pentadbiran kerajaan ditakbir Datuk Seri Anwar Ibrahim yang didakwa semakin rapuh. Syahril dalam siaran podcast Keluar Sekejap bersama bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin berkata, beliau tidak melihat apa-apa perbahasan dan liputan perbincangan tentang dasar dan apa mereka akan lakukan sekiranya menjadi kerajaan. Katanya yang adalah hanyalah ayat basi yang diulang-ulang iaitu kerajaan rapuh dan mereka bersedia ambil alih pada bila-bila masa. Kemudiannya tambah Syahril adanya drama paling hebat apabila Muhyiddin pada awalnya berkata tidak akan pertahan jawatan Presiden tetapi dalam masa sehari membuat pusingan U demi ahli dan selepas perbincangan keluarga.
Dalam ucapan dasarnya Jumaat lalu, Muhyiddin mengumumkan hasratnya untuk tidak mempertahankan kerusi Presiden pada pemilihan akan datang bagi memberi laluan kepada pucuk pimpinan baharu. Bagaimanapun, bekas Perdana Menteri itu pada keesokannya mengubah fikiran atas dorongan isterinya, Noraini Abdul Rahman, yang menasihatkannya tidak mengecewakan ahli parti yang masih memerlukannya. Sementara itu, Khairi berkata jika pengunduran Muhyiddin menjadi realiti, ia akan menyebabkan Bersatu berpecah kerana perebutan jawatan Presiden yang menawarkan peluang menduduki jawatan Perdana Menteri. Angkatan Muda PKR Selangor telah membuat laporan polis terhadap Ketua Penerangan Bersatu Negeri Sembilan, Badrul Hisham Shaharin, ekoran tindakan Badrul yang menggelar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Dajjal. Kumpulan AMK PKR Selangor diketuai oleh Timbalan Skuad dan Mobilisasi MMK Selangor, Firdaus Abdul Samad. Firdaus berkata beliau yakin kenyataan yang dikeluarkan oleh Badrul Hisham atau Cikgu Bar itu mampu mendatangkan mudarat awam di samping mempunyai elemen jenayah yang bersifat menghina dan memfitnah serta mampu mendatangkan kebencian atau penghinaan bagi membangkit rasa tidak setia terhadap kerajaan, terutamanya terhadap Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, kenyataan tersebut juga boleh menimbulkan suasana tidak harmoni, perpecahan, perasaan permusuhan, saling membenci dan yang jelas berniat jahat serta mampu menggugat keharmonian dan perpaduan rakyat. Sehubungan itu, Firdaus telah memohon siasatan dan tindakan undang-undang tegas dibuat ke atas Cikgu Bad. Tindakan Firdaus itu adalah selaras dengan seruan Ketua AMK Adam Adli yang menyeru sayap yang diketuainya itu membuat laporan polis di seluruh negara terhadap Cikgu Bad. Dalam sesi ceramah Perdana PRK Kemaman pada 26 November di markas UDM Dadong, Kampung Tebak Batu 16, Cikgu Bad menggambarkan Datuk Seri Anwar sebagai Dajjal yang menjanjikan pelbagai perkara demi mengukuhkan sokongan. Beliau juga menggelar Datuk Seri Anwar sebagai Dajjal, ekoran kegagalan Perikatan Nasional memperoleh peruntukan kawasan parlimen. Keputusan kerajaan untuk menggugurkan peruntukan berkaitan larangan tembakau dan vape dikritik bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Semalam, kerajaan melepaskan peruntukan yang dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat tersebut daripada semakan rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023. Khairi, perancang utama di sebalik rang undang-undang asal, secara sinis mengucapkan tahniah atas kemenangan industri besar tembakau dan vape. Menurut Khairi, ia adalah hari yang menyedihkan kerana beliau merangka RUU generasi penamat itu adalah untuk kesihatan awam. Katanya di Instagram Stories semalam, ada pihak mahu vape diharamkan, tetapi mereka berjaya mencari jalan tengah di mana mereka memasungkan peruntukan GEG yang kini telah digugurkan. Khairi juga berkata dia menolak hujah yang dikemukakan oleh kerajaan bahawa Jabatan Peguam Negara melihat peruntukan GEG sebagai melanggar perlembagaan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pandangan AGC menjadi satu-satunya sebab di sebalik peruntukan GEG digugurkan daripada RUU Kawalan Merokok yang disemak semula itu. Jelasnya kerajaan memikul tanggungjawab untuk mengambil kira pandangan AGC. Pun begitu, Dr. Zaliha memberi jaminan bahawa klausa GEG tidak akan dilupakan dan menjelaskan kementeriannya mengetepikan dahulu peruntukan GEG untuk fokus kepada RUU tersebut. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.